Hi, welcome back to my channel, Sabrina Osman. Mesti ada di antara korang yang suka masuk ke dalam hutan kan? Tak kira lah untuk pergi jungle trekking ataupun hiking ataupun mandi air terjun ke. Mesti masa masuk ke dalam tu, korang ada melalui ataupun mengalami pengalaman-pengalaman mistik ataupun korang enjoy je sepanjang perjalanan tu. Begitu juga lah yang dialami oleh seorang pengguna blogger masa dia pergi ke Gunung Jerai. Jadi macam biasalah, di setiap cerita aku mesti akan ada nama samaran kan. Jadi hari ni aku akan bagi nama samaran dia Faiz dan juga Syafiq. Kejadian ni berlaku pada 9 tahun yang lalu sejak Faiz dengan Syafiq ni berada di zaman diploma lagi. Perjalanan mereka bermula pada pukul 8.30 pagi dengan menaiki motosikal untuk pergi ke Gunung Jerai tu. Masa diorang sampai dekat kaki gunung, ada van yang disediakan untuk naik ke atas. Tapi diorang yakinkan diri untuk naik ke atas dengan menaiki motosikal je. Perjalanan diorang untuk naik ke atas tu memang sangat-sangat mencabar tau, sebab jalan-jalan tu begitu sempit dan juga curam. Lagi-lagi kalau berselisih dengan kenderaan yang lain. Sepanjang perjalanan, Faiz ni dia ada buat satu video rakaman. Masa diorang tiba dekat satu selekoh ni, tiba-tiba motor diorang ni dibaling dengan batu. Memang kuat gila bunyi tu sampai nak buatkan diorang ni terbabas. Sedangkan masa Faiz dengan Syafiq tengok dekat sekeliling tu tak ada orang pun. Tapi untuk menyedapkan hati, diorang pun fikir alah tak ada apa-apa lah kan. Jadi diorang pun teruskan perjalanan tu. Masa diorang sampai dekat kawasan rehat di pertengahan jalan, tak ramai orang yang berada dekat situ. Sedangkan masa tu hujung minggu kan. Jadi dia rasa macam heran lah, sebab selalunya hujung minggu ni ramai orang datang dekat Gunung Jerai tu. Jadi selepas je diorang berehat, diorang pun teruskan perjalanan. Masa diorang sampai dekat puncak gunung, diorang singgah sekejap dekat surau di laluan ke Padang Tok Syekh. Masa Faiz dengan Syafiq berada dalam surau tu, Faiz dapat rasakan yang macam ramai orang berada dekat dalam surau tu, walaupun tak ada orang pun dekat dalam tu selain daripada diorang berdua. Bila dia tengok jam, masa tu pukul 12.30 hari. Faiz ni rasa macam tak sedap hati kan. Jadi dia pun cakap dengan Syafiq dan mereka berdua buat keputusan untuk tak teruskan perjalanan dan nak turun ke bawah semula. Masa dalam perjalanan untuk turun ke bawah, Faiz ternampak satu kelibat dalam hutan di tepi jalan. Hati Faiz terus berderau. Dan yang menakutkan, di sepanjang perjalanan tu, kelibat tu ikut diorang. Tapi hanya Faiz je yang nampak, Syafiq tak nampak. Dan Faiz cuba untuk tenangkan diri dia supaya Syafiq ni tak rasa takut lah. Dalam fikiran Faiz masa tu, dia rasa macam nak cepat balik, cepatlah sampai dekat bawah kan. Dengan jalan yang agak curam dan motosikal yang sangat laju, tiba-tiba diorang ternampak ada satu kelibat melintas dekat depan secara tiba-tiba dan kelibat tu memang melintas laju macam tu tau. Disebabkan tu diorang rasa sangat terkejut dan brake mengejut. Dan masa tu ada sehelai daun yang bertiup, sedangkan masa tu tak ada angin pun. Syafiq dah mula rasa tak sedap hati. Jadi diorang pun cepat-cepat nak mulakan balik perjalanan tu. Tiba-tiba ada satu kereta polis lama iaitu Proton Saga memotong diorang. Tapi yang mengherankan, pemandu kereta polis tu mengenakan uniform polis zaman dulu dan bawa kereta tu dengan laju turun ke kawasan selekoh tajam. Mereka memberikan pandangan yang sangat tajam. Tapi walaupun macam tu, Faiz dan juga Syafiq tetap ikut kenderaan tu. Masa diorang sampai dekat kaki gunung, diorang dah tak nampak dah kereta tu. Jadi bila diorang tanyakan orang yang berada di sekitar kawasan tu, orang-orang tu cakap diorang tak ada nampak pun kereta tu. Sampai ke hari ni, kisah misteri tu membelenggu fikiran Faiz. Dia rasa macam pelik lah, cumanya pelik dia tu tak terjawab. Itu yang dikongsikan oleh pengguna blogger tadi. Cumanya aku nak cakap tak tahulah cerita tu betul ke tak, terpulang pada korang lah nak percaya ataupun tidak ya. Cerita yang kedua, kisah seram di Gunung Lambak, Johor. Mira, bukan nama sebenar, berkongsikan pengalaman dia masa dia mendaki dekat Gunung Lambak tu. Dah banyak kali dia pergi mendaki Gunung Lambak tu dan sampaikan jadi rutin mingguan dia. Jadi dia selalu pergi mendaki tu pada waktu pagi ataupun waktu petang.
Satu hari tu, keluarga Mira mengadakan satu kenduri dekat rumah dia. Jadi dia terpaksalah tolong family dia sampailah ke petang. Tapi dia tetap juga nak pergi mendaki Gunung Lambak tu. Jadi pada pukul 5 petang, dia pun ajak adik dia pergi teman dia untuk naik ke Gunung Lambak tu lah. Perjalanan daripada rumah dia untuk pergi ke Gunung Lambak tu memakan masa dalam lebih kurang 45 minit kan. Jadi dalam pukul 6 macam tu lah baru dia start mendaki Gunung Lambak. Mira tahu hari tu memang dah lewat lah kan, dan sepatutnya tak perlu lagi untuk pergi mendaki kan. Tapi dia tetap nak juga, jadi dia teruskan juga niat dia tu dan ditemani oleh adik lelaki dia. Masa dah separuh perjalanan diorang tu, diorang rasa macam letih yang luar biasa tau. Memang rasa macam perjalanan tu rasa panjang je, rasa penat gila. Tapi Mira fikir mungkin dia rasa penat sebab dia tolong masa kenduri tu kot. Tapi dia rasa tak sedap hati bila dia tengok ada sekumpulan pelawat-pelawat Cina ni terpekik menyanyikan lagu-lagu diorang dengan berpakaian pelik dan seperti membuat ritual pada waktu dan nak senja macam tu. Tapi Mira dengan adik dia masih lagi teruskan perjalanan. Anggaran dalam 3/4 perjalanan diorang naik ke puncak tu, macam biasalah diorang akan jumpa pendaki-pendaki yang daripada atas untuk turun ke bawah kan. Dan ada sekumpulan pendaki masa diorang nak turun tu, diorang ada tegur Mira dan juga adik dia. Dan diorang cakap macam ni, lah kita orang ingat kita orang yang last, rupanya ada lagi 3 orang pendaki yang lewat daripada kita. Mira rasa terkedu kejap. Dia rasa macam 3 orang sedangkan dia dengan adik dia je waktu tu kan. Dia ingat mungkin pendaki tu maksudkan ada seorang lagi pendaki yang jauh belakang dari diorang. Jadi diorang memaksa peha diorang yang sangat letih tu untuk mendaki cepat-cepat sampai dekat puncak gunung. Masa diorang sampai dekat puncak, diorang rasa keadaan tu macam luar biasa daripada kebiasaan tau. Sebabnya selalu kalau diorang berada dekat puncak tu akan ada monyet-monyet, akan ada burung-burung. Tapi masa diorang sampai dekat situ, rasa keadaan tu sangat sunyi. Mira membuat keputusan untuk duduk kejap dan keluarkan telefon dia. Bila dia keluarkan telefon dia, dia rasa sangat terkejut bila tengok jam tu dah pukul 7 malam. Selalunya dia mendaki mengambil masa 40 minit je untuk sampai ke puncak. Jadi tanpa membuang masa, Mira dengan adik dia buat keputusan untuk turun semula ke bawah. Masa dia orang turun, keadaan jadi gelap dengan pantas sekali. Jadi masa dia turun tu, dia suruh adik dia ikut langkah kaki dia lah kan. Sebab dia rasa macam risau lah dengan keselamatan adik dia. Tadi masa nak naik tu dah rasa perjalanan tu panjang kan. Masa nak turun pun dia rasa perjalanan tu masih lagi panjang tau. Dan dia dah start berasa tak sedap hati masa tu. Jadi Mira mula mematahkan ranting di tepi lorong pendaki masa diorang nak turun. Mira saja je buat macam tu sebab dia nak uji sama ada dia telah diganggu ataupun tak kan. Kalau dia dah diganggu, dia akan lalu lagi jalan yang sama dan akan jumpa ranting yang dipatahkan tadi tu. Jadi diorang ni mempercepatkan langkah masing-masing dan jangkaan dia tu sangat-sangat betul bila dia terjumpa balik ranting yang dipatahkan tadi tu. Cumanya dia tak bagi tahu dekat adik dia sebab dia tak nak adik dia rasa takut ke ataupun panik ke kan. Jadi dia hanya menyimpan benda tu seorang-seorang je. Mira ni hanya mampu berdoa dalam hati dengan suasana yang sangat gelap tu dan ada sedikit je cahaya untuk penglihatan diorang. Tambahan lagi, Mira ni dia ada rabun jauh tau. Jadi dia hanya dapat melihat lorong tu dengan sama-sama je. Diorang ni meneruskan perjalanan sampai diorang bertemu dengan semak seolah-olah lorong pendaki tu dah hilang. Mira dah rasa sangat takut tapi dia masih lagi mendiamkan diri dia untuk tak buatkan adik dia pun rasa takut juga. Diorang mencari lorong pendaki yang dah hilang tu, tiba-tiba diorang ada nampak satu kelibat orang sedang turun daripada gunung tu. Tanpa berlengah lagi, Mira menarik tangan adik dia untuk ikut pendaki tu. Dan Alhamdulillah, akhirnya diorang bertemu juga dengan jalan kaki yang bersimen. Tapi Mira heran lah, siapa pendaki tadi tu dan diorang tu nak ke mana? Dan dalam perjalanan diorang nak balik ke tempat parking kan, diorang ternampak ada seorang Cina tua jalan sambil memegang basikal, membawa segulung tali kat bakul hadapan sambil menuju ke puncak gunung tanpa menghiraukan mereka berdua. Tapi muka dia tu
kelihatan sangat pucat dan menakutkan. Tapi Mira dan adik dia cubalah abaikan benda tu kan. Jadi diorang cepat-cepat sampai dekat tempat parking dan beransur balik ke rumah. Masa diorang sampai dekat rumah, ayah Mira ni marah dekat diorang berdua. Sebabnya ayah dia cakap, jangan main-main dekat kawasan gunung tu pada waktu senja. Sebab pernah terjadi kes bunuh diri yang melibatkan lelaki Cina dekat puncak gunung tu satu masa yang dulu. Mira dengan adik dia rasa terkejut lah. Jadi lelaki Cina yang diorang nampak tu, adakah orang yang sama? Aku tak pasti dengan kesahihan cerita ni. Kalau korang nak percaya, terpulang pada korang, okey? Cerita yang ketiga, pengalaman misteri di Gunung Kinabalu. Amrin mengalami peristiwa yang pelik dan juga aneh masa dia mendaki Gunung Kinabalu pada tahun 2007. Dia ditugaskan untuk mengiringi beberapa orang pelancong warga Cina daripada Kuala Lumpur. Amrin cakap perjalanan ke puncak gunung tu mengambil masa 6 hari. Pada malam pertama pada waktu maghrib, Amrin dan kawan-kawan dia rasa terkejut bila diorang ternampak ada satu sosok seorang yang tua tiba-tiba muncul dekat depan kemah diorang. Orang tua misteri tu seolah-olah macam nak jenguk dan memantau diorang tu. Tapi Amrin ingat dia bermimpi. Tapi bila dia tanya dekat kawan-kawan dia, memang betul sebenarnya itu bukan mimpi dan memang ada orang tua tu. Pada hari yang kedua, diorang mengalami satu kejadian aneh di mana Amrin ni dia tak sengaja pun membuang sisa tulang ikan masin ke dalam unggun api. Tak lama kemudian, seluruh kawasan sekitar perkemahan dilanda angin yang sangat kuat dan disusuli dengan hujan secara tiba-tiba. Salah seorang rakan menyedari macam ada sesuatu yang tak kena kan. Apabila Amrin memberitahu hal tentang ikan masin tu, kawan dia segera ambil satu makanan dalam tin dan pergi ke kawasan semak yang berhampiran. Selepas tu, keadaan jadi tenang semula. Tapi tak tahulah apa yang dia buat dengan tin makanan tu. Pada hari yang ketiga pula, sebelum tiba dekat kem Leletingan, Amrin dan beberapa rakan setugas tu tiba-tiba perasan ada angin pelik seperti satu gerombolan gaib yang bergerak dan menyusuri kawasan laluan denai. Keadaan bertambah kalut bila salah seorang peserta dalam ekspedisi tu tiba-tiba suruh diorang ni segera memindahkan semua beg yang menghalang laluan. Diorang ni menurut je lah kata-kata peserta tu sebab dia orang lama yang dah biasa mendaki dekat gunung tu dan diorang percaya yang dia ni ada naluri yang kuat berkenaan dengan benda-benda macam ni. Selepas tu, diorang mendengar ada suara perbualan manusia yang agak jelas dari arah sebuah anak sungai sebelum kem Leletingan. Diorang sangat pasti yang suara tu bukan suara pelancong yang diorang iringi sebab diorang tu jauh ke belakang. Amrin cubalah tanya pada peserta tu kan, kenapa suruh alihkan beg-beg tadi tu. Tapi peserta tu hanya mendiamkan diri je dan dia dapat agak lah kenapa peserta tu buat macam tu. Ada satu lagi kejadian misteri yang berlaku bila Amrin dengan kawan-kawan dia ni didatangi oleh seorang pelancong dan memberitahu mereka bahawa dia begitu teruja sekali mendengar suara nyanyian yang sangat merdu dan bunyi petikan gitar pada waktu malam sebelumnya. Setahu dia, semua peserta memang tidur awal sekitar jam 9 malam sebab diorang semua kepenatan. Jadi korang yang suka mendaki gunung ataupun masuk ke dalam hutan, hati-hatilah masa korang masuk tu, okey? Okey, terima kasih pada korang yang dah dengar ceritaku sampai ke penghujungnya dan sentiasa support dengan video aku. Jangan lupa like dan juga subscribe untuk korang tak ketinggalan cerita-cerita aku yang akan datang. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye.